Terima kasih kepada anda yang terus bersiaran bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat pagi, selamat bersarapan pagi dan saya percaya ramai di antara anda di luar sana itu, khususnya kepada akak-akak, abang-abang yang pastinya mementingkan kesihatan. Maklum sajalah bila sebut pasal umur yang semakin lanjut, kesihatan perlu diutamakan. Malahan macam saya pun kesihatan nak mengutamakan juga kan. Okeylah, untuk hari ini kita akan bercerita mengenai produk kesihatan berasaskan herba, dan untuk itu kita bersama dengan Encik Habib bin Said Seman selaku Ketua Pengarah Operasi Al-Jabar dan juga Puan Azita binti Rashid selaku Timbalan Ketua Operasi Al-Jabar. Terima kasih kepada anda berdua. Selamat datang. Okeylah. Encik Habib, seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia sendiri yang mana banyak produk-produk kesihatan khususnya berdasarkan herba, kesihatan, tak kira lah kesihatan ke kecantikan yang berasaskan herba dan juga tumbuhan seperti cendawan. Tapi bolehkah Encik Habib jelaskan secara terperinci ataupun menceritakan serba sedikit mengenai Al-Jabar Herbs ni dan juga apakah matlamatnya sebenarnya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton TV3. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak TV3 kerana menjemput kami pada pagi ini. Jadi sebelum saya cerita dengan lebih lanjut, saya suka menarik perhatian pada sejarah Al-Jabar. Al-Jabar ni ditubuhkan pada tahun 1997 oleh pengasasnya, itu saudara Kamaruzzaman Cik Husin. Okey. Pada mulanya Cik Kamaruzzaman ni sejarahnya dia, mungkin kita masih ingat dulu ada seorang kanak-kanak bernama Muhammad Afiq. Ya. Famous masa dulu saya ingat. Jadi bila dia tengok Muhammad Afiq ni menghadapi penyakit hati dan tak ada obat pada masa itu. Jadi datanglah ilham pada beliau untuk mencari penawar untuk penyakit hati. Maka timbullah dari situ dia telah berusaha mengkaji dan sebagainya, dapatlah mengeluarkan ubat yang kita ada pada hari ini, iaitu Hidayah HB+. Dari situlah bermulanya Al-Jabar. Dari 1997 sampai sekarang lah dah 10 tahun kita dalam perniagaan ni. Jadi bermula daripada satu obat, kita pun telah ada bermacam-macam obat dalam masa ini, tapi kita masih fokus pada obat Hidayah HB+, iaitu obat untuk penyakit hati. Bukan sakit hati kita. Bukan sakit hati ya. Sakit hati kita. Ini penyakit hati. Untuk penyakit hati. Sakit hati lain. Tak ada obat lagi macam ni lah untuk bagi Al-Jabar lah. Okey. Jadi Al-Jabar ni adalah 100% milik Bumi Putra dan obat kita dibuat daripada 100% herba. Ya. Al-Jabar mempunyai matlamat yang besar. Misi kita ialah untuk menjadi satu syarikat herba terpilih di peringkat antarabangsa pada satu masa nanti. InsyaAllah. Tapi sebut pasal berkaitan dengan hati, saya ada terbaca kat belakang ni merupakan tonik hati. Kan, dan kami juga difahamkan yang Al-Jabar telah mendapat lesen baru dari Kementerian Kesihatan untuk mengeluarkan tonik hati ini. Boleh tak Puan Zita sendiri terangkan sedikit maklumat tentang produk yang dikatakan tonik hati ni, ataupun golden package Hidayah HB+. Yes. Okey, yes, memangnya kita telah mendapat lesen tonik hati daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ya, dan itu merupakan penghargaan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kepada Pusat Perubatan Herba Al-Jabar di atas kecemerlangan, di atas rekod, di atas usaha Al-Jabar dalam membantu para pesakit hati ya. Di mana tonik hati ini adalah didatangkan dalam 10 botol dalam bentuk golden package sebegini, digunakan untuk merawat 100 hari perawatan lah. Maknanya cara pemakaian tonik hati ini bergantung kepada tahap serangan virus ataupun tahap penyakit itu sendirilah. Yang istimewanya tentang tonik hati ini, ia dibuat daripada 80% pada bahan bunga. Ianya selamat untuk dimakan dan digunakan oleh kanak-kanak yang seusia setahun ke atas lah. Oh ya? Yes. Jadi tonik hati ini very efektif ya untuk 100 hari pemakaian. Maknanya bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga cara tindakan dia tu berbeza. InsyaAllah lah, maknanya para pesakit itu akan dapat perbezaan yang ketara dari segi penggunaan tonik hati lah untuk pesakit hati. Jadi bila sebut pasal tonik hati ni, macam Puan Zita dan juga Encik Habib berkatakan, yang mana ini merupakan, adakah ini khusus untuk mereka yang sudah pun mempunyai penyakit hati ataupun mereka yang belum ataupun tak tahu yang dia mempunyai sakit hati, boleh tak dia makan ubat ni, ataupun hanya mereka yang dah sakit je boleh makan?
Okey, sebetulnya ubat tonik hati ini khusus untuk penyakit hati ya. Contohnya seperti hati mengecil, hati mengecut, hati membengkak, hati yang terkena serangan virus seperti microorganism virus seperti virus hepatitis A, B, C, hati yang cirrhosis, hati yang berlemak akibat daripada ataupun fatty liver ya akibat daripada alkohol dan sebagainya. Jadi biasanya jikalau hati itu akibat daripada serangan virus, dia boleh seperti dalam visual itu berlakunya cirrhosis ya, cirrhosis akibat daripada pembekakan yang terlalu lama. Ini hati lah ni. Yes, itu hati yang telah rosak akibat daripada pembekakan yang terlalu lama. Okey, jadi untuk hati cirrhosis sebegini, cara pemakanannya bergantunglah, maknanya mungkin 2 pagi 1 malam, dan jikalau para pesakit, jikalau para pengguna itu tidak tidak mendapatkan lagi sebarang jenis penyakit hati, maknanya ubat ini khusus untuk maintenance sajalah. Mana boleh ambil 1 kapsul untuk 3 hari sekali. Tetapi kalau dah disahkan mendapat penyakit hati, maknanya pengambilan itu perlu berterusanlah mengikut aturan dia. Cik Abid, mungkin ada penonton di luar sana yang mungkin agak was-was ataupun tertanya-tanya apakah faktor ataupun bahan-bahan utama untuk menghasilkan tonik hati yang macam Puan Zita katakan tadi, 80% Yes. daripada penggunaan bunga. Ya, Macam mana bunga. cara penelitian, pengkajian bunga ataupun herba-herba yang dicari untuk menghasilkan tonik hati ini? Ini bunga-bunga yang dicari ini kita telah buat kajian dan kita telah improvekan kajian kita selama lebih 7 tahun. Jadi ini terbukti kalau nak tahu tentang kebersihan atau dari segi kesihatan menggunakan ubat kita ni, kita ada lebih kurang sudah 8,000 pengguna ubat kita ni. Dan kita ada testimoni yang mereka ni, kita akan selalu follow up dengan mereka macam mana keadaan mereka selepas memakan ubat kita. Jadi insya-Allah tak perlu was-was. Insya-Allah tak perlu was-was. Okey, kita berbalik Puan Zita kepada Golden Package Hidayah HB Plus ni berkaitan dengan tonik hati ni. Cara ubat Jabah Hidayah HB Plus berfungsi untuk menyelesaikan masalah penyakit hati ni. Bagaimana agaknya? Okey, antara fungsi Jabah Hidayah HB Plus tonik hati ni, yang pertama, ia membantu membasmi virus ya. Contohnya virus seperti virus hepatitis A, B, C, D, E dan sebagainya. Yang kedua, dia membaiki sel-sel hepatitis hati akibat daripada nekrosis sel ataupun akibat daripada pertumbuhan sel hati yang tidak teratur. Membaiki, menyuburkan kembali pertumbuhan sel hati. Okey, melancarkan peredaran darah, menghilangkan gejala akut. Gejala akut seperti sakit sendi, sakit tulang, muntah loya, dan gejala kronik seperti busung, kaki membengkak, muntah darah, ensefalopati ataupun koma ya. Maknanya pesakit hepatitis boleh mendapat kedua-dua gejala tersebut, maknanya gejala akut dengan gejala kronik. Okey, jadi macam mana ia bertindak? Actually ubat ini bertindak dalam 3 bulan ya. Sebenarnya okey, Golden Package ni untuk 10 botol khusus untuk rawatan 100 hari. Bulan pertama kita panggil tahap domain ya. Tahap domain ni di mana dengan pemakanan ubat ini menghilangkan gejala akut, pesakit itu dah merasa selesa. Masuk bulan kedua membantu, dia sudah boleh membasmi sebahagian virus dan dia juga membaiki sel-sel hepatitis tadilah, pertumbuhan sel akibat nekrosis sel yang tidak teratur, dan menyembuhkan pertumbuhan sel hati yang baru. Maknanya pasien pun kemungkinan pada peringkat ini juga, kalau pasien sedar alert tentang ujian fungsi hati, maka mereka akan mendapati ALT dan AST itu akan menurun dengan lebih kurang mendadaklah, boleh turun dengan mendadak. Okey, so masuk bulan ketiga merupakan peringkat negatif. Di mana peringkat negatif ini, di mana pasien itu akan merasa lebih selesa, sel-sel hati telah dibaiki, kemungkinan sebahagian pada virus sudah dibasmi. Maknanya pada peringkat ini pesakit itu merasa negatif dalam dan mencapai tahap optimum. Jadi di sini actually tonik hati ini very efektif untuk menurunkan paras ALT, dan kalau kita lihat daripada gambar visual tu itu menandakan bahawa kerosakan hati berlaku, dan sel-sel kanser, dan itu kalau kita lihat hati yang cirrhosis lah yang macam gambar tadi. Hati yang cirrhosis ini akan mengakibatkan pelbagai sistem tubuh terlumpuh. Contohnya seperti berlakunya koma, ensefalopati, berlakunya pembekakan kaki, berlakunya busung. Itu merupakan hati cirrhosis. Ini hati yang dah rosak. Hati yang dah rosak, hati yang cirrhosis lah. Apa agaknya punca-punca hati yang rosak ni? Hati rosak, okey. Yang pertama daripada virus tadilah, virus hepatitis A, B, C dan sebagainya. Daripada pengambilan alkohol, pengambilan dadah, pengambilan ubat-ubatan keterlaluan ya, turut menyumbang kepada kerosakan sel hati. Ini perut membusung ya, kalau kita lihat seperti buatan bikai kan. Tapi ini perut membusung akibat daripada lebihan cecair yang melimpah ke ruang abdomen lah. Ini disebabkan oleh liver pressure itu sendiri. Maknanya bila seseorang penyakit yang sudah pun menghadapi penyakit agak kronik seperti yang tertera dalam gambar sekarang ni, bolehkah dia mengambil
tonik hati ini? Of course, tonik hati actually suitable untuk semua jenis peringkat penyakit hati. Ya, di mana kalau untuk perut membusung, kita sudah ada rekod kita di mana perut membusung makan ubat tonik hati dalam untuk gold package ini, perut itu daripada membusung boleh jadi mengempis dengan mengeluarkan cecair. Maknanya herba, bagaimana herba bekerja ini, dia mencari punca macam mana penyakit itu berlaku. Dia bukan kita mencari punca lah. Maknanya menyerap dalam sel-sel hati, menyembuhkan kembali, memulihkan daripada dalam. Maknanya Cik Habib, apabila katakanlah ada pelanggan yang melanggan barangan ataupun tonik hati ini, mereka boleh tak datang kembali ke Al-Jabar untuk mengetahui keadaan kesihatan mereka? Adakah ada penyediaan untuk pesakit-pesakit sedemikian ataupun lepas beli mereka bertanggungjawab sendiri untuk kesihatan mereka? Memang boleh. Kita memang mengalu-alukan. Sebenarnya setiap pesakit yang datang ke Al-Jabar, kita pastikan mereka melalui ujian darah sebelum mereka memakan ubat Al-Jabar. Kemudian kita juga ingin monitor keadaan dia semasa dia memakan ubat Al-Jabar. Dan selepas dia makan, selepas treatment pun kita ada rekod. Jadi kita perlukan semua rekod ni untuk simpanan kita. Memang kita sekarang sedang mengumpulkan rekod-rekod pada semua pesakit-pesakit yang telah memakan ubat Al-Jabar. Ya. Okey, agaknya di mana boleh mereka dapati produk Al-Jabar ini, ataupun mungkin ada talian ataupun laman web yang boleh mereka layari untuk mendapat informasi mengenai produk tonik hati dan juga Al-Jabar sendiri? Okey, untuk Al-Jabar, kita pesakit-pesakit atau siapa sahaja yang berminat boleh menghubungi Al-Jabar pada talian 03 8737 9476 atau melayari website kami iaitu www.aljabar.com.my. Ada tak di antara mereka yang boleh datang sendiri agaknya ke Al-Jabar Herbs? Boleh. Pejabat kami di Prima Saujana nombor 13, Jalan Prima Saujana 1. Ada pejabat di sana lah, bangunan berwarna oren. Warna oren. Bangunan berwarna oren. Boleh datang ke sana, senang nak cari. InsyaAllah. Okey. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Encik Habib selaku Ketua Pengarah Operasi Al-Jabar Herbs dan juga Puan Azita binti Rashid selaku Timbalan Ketua Operasi Al-Jabar Herbs. InsyaAllah. Jadi kepada anda yang di luar sana mungkin mempunyai masalah hati, khususnya bolehlah dapatkan barangan tersebut dan juga bolehlah menghubungi ataupun melayari laman web yang telah pun Encik Habib katakan tadi.